Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hikmah yang ketiga, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawabiqul himam la tahriqu asraral aqdar. Meningginya semangat atau cita-cita tidak akan mampu menembusi benteng takdir. Itu matan dia. So syarahnya di sini saya ingatkan bukanlah tempat untuk dibahas panjang mengenai takdir, tetapi kita ingin memperjelaskan jalan bagaimana hamba itu dapat menerima takdir, sama ada pahit atau manis. Kita nak explain di sini macam mana cara kita boleh terima takdir tu dengan redha, sama ada dia takdir yang kita suka ataupun tak suka. Ada dua perkara penting untuk kita ketahui, iaitu yang pertama, poin dia nafsu. Nafsu sifat dia suka pada perkara sedap dan senang. Kita boleh scan diri kita, lihat diri jika kita berada di masjid, membaca Al-Quran, berzikir atau lainnya yang bersifat ibadat. Apakah perasaan kita di waktu itu? Ringan atau berat? Jika cenderungnya ke arah berat, berarti nafsumu tidak menyukai keadaan demikian. Ataupun contoh lain, kita tengok duduk dalam majlis ilmu lebih sedap, lebih seronok, ataupun duduk di depan televisyen, ataupun duduk di depan handset, kita main telefon, mana lagi seronok? Kalau duduk dalam majlis ilmu seronok, berarti nafsumu menyukai perkara yang baik. Nafsumu sentiasa menyuruhmu untuk melakukan amal yang bersifat ibadat. Tapi kalau kita rasa berat, buka Al-Quran sikit baca, rasa mengantuk, tidak menyukai keadaan demikian, berarti nafsumu masih cenderung kepada perkara yang lara. Memang sifat nafsu dia suka perkara sedap dan senang. Jadi kita perlu proses dia dengan latihan. Walaupun dia tak suka, kita baca juga. Walaupun dia mengantuk, kita duduk paksa juga. InsyaAllah lama-lama dia akan kalah. Itu cara untuk kita mendidik nafsu. Nafsu tak boleh dibuang, dia mesti dididik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, akal. Tentera kepada nafsu. Akal ni, kebanyakan urusan akal dia tunduk dan patuh kepada nafsu. Dia tidak dapat menjadi penasihat kepada nafsu. Dia tak boleh nasihat nafsu, apalagi jadi penasihat. Sebab biasanya banyak urusan yang akal itu patuh kepada nafsu. Jika nafsu ingin perkara baik, maka akal akan mengaturnya bagi melaksanakan kemahuan nafsu. Kalau nafsu dia dah dididik, suka benda yang baik, suka pergi masjid, suka duduk dalam majlis ilmu, suka belajar ilmu-ilmu Quran, hadis, fiqh dan sebagainya, akal akan mengatur. Akal akan mengatur urusan dia. Jika nafsu menginginkan sebaliknya, maka akal akan mengatur untuk itu. Contoh, nafsu ingin makan makanan yang sedap. Kita duduk di Kuala Lumpur, nak pergi makan sampai di Perak, nak pergi cari makan sampai di Kelantan, nak pergi cari makan sampai di Terengganu. Sanggup pergi tu daripada Kuala Lumpur ke sana. Jauh tu.
menuruti keinginan nafsu, maka akal akan merancang nak pergi bila, nak pergi dengan siapa, nak pergi pukul berapa, nak naik apa, sat lagi sampai di sana, nak tidur hotel di mana. Akal akan merancang apa yang nafsu inginkan. Begitu juga sebaliknya, yang kita sebut tadi, nafsu ingin pergi ke masjid, akal akan merancang nak pergi awal sebelum azan. Tu nafsu suka perkara yang baik, maka akal akan merancangnya juga. Jadi di sini manusia perlu memahami hakikat. Kita perlu faham, walau setinggi mana sekalipun cita-cita dan keinginan kita, tidak akan dapat melangkaui batas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau nafsu tu teringin nak pergi sampai ke Terengganu, ke Kelantan, ke Kedah, hanya semata-mata nak pergi cari makan, sampai di tengah jalan kereta rosak atau kemalangan atau apa jua ujian yang dia hadapi, dia tak boleh dah nak pergi sampai ke sana, nak meneruskan perjalanan tu tak boleh. Maka tinggi mana pun keinginan dan cita-cita yang nafsu hang inginkan tu, fahamkan kepada dia ketika itu bahawa ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Lain kali kita pilih, jom kita balik. Kita hanya berusaha, dan yang menyampaikan maksud kita itu adalah Allah. Kita dah usaha. Yang menyampaikan keinginan kita itu Allah. Kalau Allah izin, sampai. Kalau Allah tak izin, tak akan sampai. Ini mesti ditanam dalam hati sanubari kita. Tak payah kita berkata nak kena pergi juga, nak kena ni. Jangan. Okey. Kalau tak boleh, sudah. Fahamkan nafsumu, ini takdir. Maka akal akan memerintahkan kita untuk menuruti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terbaik sebenarnya untuk kita. Demikian untuk kita dapat menerima apa jua ketentuan Allah. Macam itulah kita nak terima apa yang Allah telah tetapkan ke atas kita. Sakit, ujian orang yang terdekat dengan kita mati, meninggal dan sebagainya. Dengan perasaan lapang, kita nak terima dia tu dengan bahagia, serta meyakini janjinya di sebalik ujian tersebut. Apa yang perlu kita buat? Proses dua perkara yang telah kita sebutkan tadi, iaitu nafsu dan akal. Jadi kesimpulan dia, takdir berada dalam rukun iman. Okey, dan iman itu tidak boleh dengan akal. Okey, takdir ni dia duduk dalam rukun iman. Nama kata iman, tak bolehlah guna akal. Kalau guna akal, dia akan carilah yang ni semua hang punya pasal, yang ni semua kalau hang cepat dia boleh hidup. Sebab tu rukun iman, beriman kepada takdir, tidak boleh dengan akal. Ia mesti balik kepada hati. Bagaimana cara dia? Iaitu meyakini dan mempercayainya. Titik. B. Akal terbatas, tidak punya upaya. Kita mesti faham, akal tidak upaya untuk memikirkan perkara gaib atau hal yang akan terjadi pada masa akan datang. Yang tu tak usah pergi mana. Benda yang gaib, akal tak boleh pergi. Sudah. Titik. Dan C. Nafsu penting ditundukkan kepada keadaan semasa. Macam kita buat contoh tadi, tengah jalan kereta dia rosak. Nafsu penting ketika itu ditundukkan kepada keadaan waktu tu. Benda ni dah jadi, mesti fahamkan dia. Fahamkan kepada nafsumu, hal yang luar di bidangmu tidak usah ikut campur. Ini urusan Allah, kita tak ada kuasa. Tak usah duk gatai-gatai lah kita nak campur urusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hikmah yang ketiga mengenai takdir. Bagaimana cara dia? Balik pada hatimu, iaitu meyakini dan mempercayai bahawa ada hikmah yang terbaik atas apa yang berlaku ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.